Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran hari ini, cikgu akan masuk kepada topik yang seterusnya dalam bab 2. Ya, untuk bab 2 kita belajar tentang nutrisi dan teknologi makanan. Okey, topik yang pertama kita dah habis pada hari Rabu yang lalu, iaitu topik gizi seimbang dan nilai kalori. Jadi kita akan masuk ke topik yang kedua, iaitu keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey, last time kita tengok keperluan nutrien untuk manusia, ya. Jadi ini kita tengok pada tumbuhan pula. Okey, so untuk keperluan nutrien oleh tumbuhan, ya, selain daripada manusia dan haiwan, tumbuhan juga dia memerlukan nutrien yang tertentu untuk dia hidup, ya. Jadi pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan haiwan dia memerlukan nutrien yang tertentu. Dan untuk nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan, dia boleh dibahagikan kepada dua, iaitu dua kumpulan nutrien, ya. Kalau kita ada 7, kalau manusia kita ada 7 kelas makanan. Kalau untuk tumbuhan dia dibahagikan kepada dua kumpulan nutrien. Satu dipanggil makronutrien, ya. Kalau awak tengok kepada slide ini, cikgu buat laser pointer kat sini. Okey, satu makronutrien, satu lagi adalah mikronutrien. Okey, kita tengok secara lebih detail apa dia makronutrien, apa dia micronutrient. Okey, so saya skipkan dekat sini. Okey, jadi nampak lebih jelas lah ini sebentar, ya. Highlighter saya tak highlight sekejap. Dia jadi kurang jelas kan kat sini, kurang nampak. Okey, kita back to this one. Okey, so untuk nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan, ya. Apakah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan? So, tadi cikgu dah sebut ada dua kumpulan, satu makro, satu mikro. So, kalau untuk makronutrien, ya, makronutrien ini adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Dalam kuantiti yang banyak. Makro means besar, micro means kecil. Jadi kalau makronutrien, kuantiti nutrien yang banyak. Kalau mikronutrien, nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. So, untuk contoh-contohnya, apakah makronutrien tumbuhan, apakah mikronutrien tumbuhan, awak kena tahu, awak kena ingat, ya. Jadi dekat sini ada 9 makronutrien, ya. Contoh untuk makronutrien, di sini ada 9 contoh untuk makronutrien dan sini ada 6 contoh untuk mikronutrien. Dan setiap satu ini kita akan tengok secara ringkas. Okey. Jadi apakah dia makronutrien? Dia terdiri daripada 3 yang utama. Nitrogen, fosforus dan kalium. Ini yang paling utama. Biasa dipanggil kalau baja yang mengandungi makronutrien ni dipanggil baja NPK, nitrogen, P for phosphorus, K for kalium, ya. Selain daripada 3 yang utama ini, nitrogen, fosforus dan kalium, dia ada magnesium, kalsium, sulfur, oksigen, karbon dan hidrogen. Dan untuk mikronutrien, mikronutrien adalah boron, molybdenum, ferrum, mangan, kuprum dan zinc. Okey, jadi kita lihat setiap satunya secara ringkas, ya. Ini tadi penjelasan untuk makronutrien. Dia diperlukan dalam kuantiti yang banyak oleh tumbuhan. Okey, kita tengok contoh yang pertama, nitrogen. Okey, nitrogen ni kenapa dia diperlukan dalam kuantiti yang banyak? Kerana fungsi nitrogen ini adalah untuk mensintesiskan protein, mensintesiskan klorofil, enzim dan juga asid nukleik. Okey, selain daripada itu, nitrogen juga membantu dalam pertumbuhan dahan dan daun dan juga dia membantu dalam meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Ya, jadi kalau satu pokok tu dia kekurangan buah dan kekurangan buah, awak tengok dia. Ya, apa yang kalau tengok pokok tu tak berbuah, bubuhlah baja nitrogen. Sebab nitrogen ini membantu meningkatkan pengeluaran buah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, fosforus.
Ya, fosforus. Fungsi fosforus dia juga mensintesiskan protein dan asid nukleik. Selain daripada itu, dia menggalakkan pembahagian sel. Ya, dia menggalakkan pembahagian sel juga untuk penghasilan bunga dan buah. Jadi pokok yang berbunga kita, yang berbunga dan menghasilkan buah, ataupun pokok yang berbunga saja, kalau nak dia berbunga banyak, jadi letaklah baja fosforus. Okey, yang ketiga baja kalium. Ya, untuk kalium, apa kepentingan kalium ni? Dia juga mensintesiskan protein, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan seperti mana fosforus, okey, dan dia satu yang special dia memperkuatkan daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Ya, seterusnya, tiga yang utama tadi kita dah tengok. Kita tengok reverse balik tiga yang utama tadi. Apa dia tiga yang utama? Okey, nitrogen, okey, fosforus dan kalium. Jadi kita tengok yang seterusnya kita ada 9 makronutrien ya. 3 yang utama yang perlu ingat tadi, nitrogen, fosforus, kalium. Selain daripada itu kita ada magnesium. Apa fungsi magnesium? Magnesium ni adalah berfungsi, dia penting dalam komponen yang penting dalam klorofil. Apa fungsi klorofil? Klorofil adalah untuk menyerap cahaya matahari supaya boleh berlaku fotosintesis. Okey, kemudian untuk kalsium pula. Apa fungsinya kalsium? Kalau untuk manusia, kalsium untuk menguatkan tulang kan. Jadi untuk tumbuhan dia digunakan untuk mensintesiskan gentian gelendung semasa pembahagian sel, dan dia membantu dalam pertumbuhan meristem, hujung pucuk dan akar. Ya, jadi itu kepentingan untuk kalsium ya, membantu pertumbuhan di hujung pucuk dan akar supaya pokok itu boleh bertumbuh dengan baik. Okey, seterusnya adalah untuk sulfur. Ya, sulfur. Cikgu kena pergi cepat sikit kerana cikgu ada limit 20 minit untuk cikgu punya video ini. Okey, jadi untuk sulfur, okey, apakah kepentingan sulfur sebagai salah satu makronutrien? Ya, sulfur digunakan untuk mensintesiskan protein dan klorofil. Juga dia membantu dalam perkembangan buah, menggalakkan juga pembahagian sel tumbuhan. Okey, dan seterusnya oksigen ya. Kita dah sebut 6 tadi dan ini yang ketujuh adalah oksigen. Okey, so apakah kepentingan oksigen kepada tumbuhan ya sebagai salah satu makronutrien? So oksigen seperti yang kita tahu dia penting untuk respirasi sel. Untuk apa respirasi sel? Tengok kepada raja ini adalah untuk menghasilkan tenaga ni ya, tenaga. Ya, dan respirasi sel ini berlaku terutamanya pada waktu malam ya. Pada waktu siang pokok menjalankan proses fotosintesis, dia membebaskan lebih banyak oksigen berbanding dia menyerap oksigen. Okey, so untuk oksigen dia membantu dalam penghasilan tenaga sewaktu proses respirasi sel. Okey, dan kedua yang terakhir yang penting untuk makronutrien adalah karbon dan hidrogen. Okey, so kenapa karbon dan hidrogen penting? Apakah kepentingannya? Dia digunakan untuk membina gula atau kanji semasa proses fotosintesis. Ya, ingat proses fotosintesis dia perlukan karbon, air, ya, karbon dioksida, air dengan kehadiran cahaya matahari dan klorofil ya. Cahaya matahari itu diserap oleh klorofil. So hasilnya adalah glukosa. Bila dia disimpan rantaian yang panjang, namanya adalah kanji. Okey, dalam tumbuhan dia membina selulosa ya. Dinding tumbuhan diperbuat daripada selulosa. Okey, jadi itulah senarai makronutrien. Ya, senarai makronutrien. So apakah makronutrien tadi yang awak sudah tengok ya, ulang balik tadi. Cuba awak boleh rujuk kepada buku teks awak ya. Buku teks awak boleh tengok ke muka surat 57 dan seterusnya ya. So makronutrien tadi dia ada nitrogen, fosforus, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, oksigen, karbon dan
hidrogen. So, untuk apa makronutrien? Makronutrien ni adalah penting untuk pertumbuhan pokok kerana dia diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Dan setiap satu nutrien itu ada peranan masing-masing. Jadi, nama makronutrien apa dan apakah peranan dia, itu awak kena ingat. Okey, jadi cikgu masuk seterusnya kepada mikronutrien. Untuk apa mikronutrien? So micronutrient, micro means kecil. Nutrien lah, nutrisi ya. Jadi micronutrient adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Ya, dia diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Ya, kalau untuk macam manusia seperti vitamins dan minerals lah. Ya, kita perlukan vitamin dan mineral tapi dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Okey, jadi apakah contoh-contoh mikronutrien? Kita mula dengan yang pertama, boron. Okey, apa fungsi boron? Boron juga diperlukan untuk mensintesiskan klorofil dan dinding sel. Juga dia membantu dalam pembentukan buah dan biji benih. Kalau awak tengok tadi, pembentukan buah dan biji benih ni lebih kepada fosforus tadi kan. So yang ini awak boleh rujuk ya. Maklumat ini awak boleh rujuk dalam buku teks awak muka surat 58 ya. Kalau pembentukan buah dan biji benih tadi bukan fosforus, silap, untuk nitrogen ya. Jadi boron ni membantu pembentukan buah dan biji benih. Kalau untuk menghasilkan buah dan biji benih, dia perlukan banyak nitrogen dan boron ini akan membantu proses tersebut. Okey, seterusnya adalah ferrum. Ya, mikronutrien yang kedua adalah ferrum ataupun besi ya, iron. Kalau tengok kat sini iron, besi ya. Okey, untuk apakah ferrum ini? Okey, ferrum adalah mikronutrien yang diperlukan untuk membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda ya. Kenapa? Kerana dia membantu juga dalam proses respirasi sel. Dia akan membantu memberikan tenaga, menghasilkan tenaga dalam respirasi sel dan dia bantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda supaya pokok itu bertumbuh dengan lebih subur, lebih sihat. Okey, seterusnya kita tengok kepada kuprum. Untuk apa kuprum? Kuprum diperlukan untuk proses fotosintesis dan juga respirasi sel. Ya, dia membantu dalam proses fotosintesis dan respirasi sel supaya proses itu boleh berlaku dengan efisien. Seterusnya kita tengok kepada molybdenum. Molybdenum. So apa dia molybdenum? Molybdenum ini adalah suatu unsur ya yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk apa? Untuk mensintesiskan protein. Selain daripada untuk mensintesiskan protein, apakah fungsi molybdenum? Dia juga membantu untuk pertumbuhan tumbuhan. Jadi tumbuh lebih sihat. Macam kita ambil vitamin lah. Ya, tanpa vitamin kita boleh hidup tapi kita akan kurang sihat. Jadi vitamin itu membantu untuk pertumbuhan tumbuhan yang lebih baik. Okey, jadi seterusnya untuk mikronutrien yang kelima. Ya, kelima kita ada 6 mikronutrien. Yang kelima kita ada mangan. Nama dia mangan. Kalau orang Jawa mangan ni dia kata makan. Tapi ini adalah sejenis minerals ya. Okey, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Apakah fungsi mangan ini? Ya, mangan dia adalah bahan yang terlibat dalam fotosintesis dan respirasi sama seperti kuprum tadi. Okey, dan mangan ini membantu dalam pembentukan asid amino. Untuk pembentukan asid amino ya, protein. Asid amino adalah unit asas protein. Jadi mangan membantu dalam pembentukan asid amino, protein tumbuhan ya. Okey, dan akhir sekali kita tengok kepada zinc. Zinc. So apakah fungsinya zinc ini kepada tumbuhan? Dia ada dua fungsi. Dia juga membantu mensintesiskan protein dan juga pembentukan klorofil, dan fungsi dia yang kedua adalah dia juga membantu pembentukan
daun. Okey, jadi itulah fungsi makronutrien ya. Ada 9 makronutrien, ada 6 mikronutrien. Dan setiap satu itu dia memainkan peranan masing-masing. Cuma yang berbeza untuk makronutrien dia diperlukan dalam kuantiti yang banyak oleh pokok. Pokok kena serap dia banyak. Okey, tapi kalau untuk mikronutrien dia tidak diperlukan dalam kuantiti yang banyak, dia diperlukan sedikit tapi dia juga diperlukan oleh tumbuhan ya, dia mesti ada, tumbuhan mesti dapatkan supaya tumbuhan itu tumbuh lebih subur.